Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Very good afternoon. Salam satu Malaysia. Hari ini 20 April 2013 adalah hari penamaan calon, seperti yang tuan-tuan dan puan telah sedia maklum. Alhamdulillah setakat ini proses ini berjalan dengan lancar dan telah pun tamat tanpa apa-apa insiden keselamatan dan ketenteraman awam yang dilaporkan di seluruh negara. Pada masa kita bercakap ini pun, calon-calon sedang diumumkan oleh pegawai SPR. Dan sebelum saya memulakan, saya ingin menyampaikan rasa takziah PDRM ke atas seorang anggota kita yang telah meninggal dunia ketika menjalankan tugas di Jasin, Melaka, iaitu Allahyarham Korporal 87079 Nordin bin Ahmad. Beliau meninggal sebelum penugasan menjaga kawasan penamaan calonnya. Bersempena dengan hari penamaan calon ini juga, PDRM ingin memaklumkan kepada semua calon-calon yang telah terpilih supaya sentiasa menasihati penyokong-penyokong di konstituensi mereka untuk memberi perhatian khusus kepada apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, terutamanya dalam aspek keselamatan dan ketenteraman awak sepanjang tempoh dari sekarang hinggalah ke hari mengundi pada 5 hari bulan Mei nanti. Perkara ini adalah amat penting kerana peringatan demi peringatan telah diberikan sepanjang tempoh 17 hari yang lalu melalui pelbagai media supaya orang ramai, terutamanya yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pilihan raya umum ke-13 ini, sama ada sebagai calon, sebagai penyokong-penyokong, peraih undi dan sebagainya, supaya tidak bertindak di luar had undang-undang. Hari ini juga signifikan kerana sekarang Undang-Undang Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 akan digunapakai sepenuhnya dalam semua kesalahan-kesalahan berkaitan dengan PRU ke-13 ini, selain daripada undang-undang yang sedia ada seperti kanun keseksaan, akta bahan hakisan dan sebagainya. Antara seksyen yang perlu diberi perhatian dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 ialah seksyen 24B, iaitu antara lainnya ceramah-ceramah perlu mendapat permit daripada Ketua Polis Daerah di tempat mana ceramah tersebut dijalankan. Perlu diingatkan bahawa semua kesalahan di bawah Seksyen 24 Akta ini adalah kesalahan yang lazim ditangkap. Ini bermaksud jika kesalahan dilakukan, polis boleh menangkap tanpa warrant. Jangan pula nanti bila kesalahan dilakukan, ada yang pergi tanya pula dengan polis, mana warrantnya. Dia lazim ditangkap. Satu daripada kekurangan pihak penyokong-penyokong, malah calon-calon sendiri, ialah pengetahuan berkaitan undang-undang. Ini yang dikatakan mengambil tindakan sewenang-wenangnya tanpa melihat atau merujuk pada undang-undang. Justru PDRM mencadangkan supaya calon-calon yang telah dipilih, ejen-ejen mereka, penyokong-penyokong mereka, supaya celik undang-undang dengan mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak dibenarkan sepanjang tempoh berkempen dan mengundi nanti. Sebelum membuat sesuatu tindakan, perlu ada satu sesi konsultansi, satu sesi nasihat di antara sesama mereka, di antara mereka, dan bincangkan batasan undang-undang dengan merujuk kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jika perlu, dapatkan juga nasihat peguam untuk tujuan ini. Ini boleh mengelakkan kejadian yang tidak diingini, boleh meminimalkan. Sekarang ni semuanya bertumpu pada calon-calon bakal yang berhormat yang akan dipilih nanti pada masa mengundi nanti. Eloklah calon-calon ini memberi juga nasihat kepada penyokong-penyokong mereka supaya sentiasa mematuhi undang-undang. Ia juga boleh digunakan sebagai nasihat kepada penyokong-penyokong yang taksub. Bercakap mengenai taksub ini, sepanjang tempoh semalam, iaitu 19 April
iaitu di ambang pencalonan, masih terdapat kes-kes jenayah yang dilaporkan. Umpamanya di Bukit Mertajak, terdapat satu aduan di bawah ugutan jenayah Seksyen 506 Kanun Keseksaan, di mana suspek telah menghunus pisau dan mengugut pengadu. Manakala di Kajang pula dilaporkan tentang kes rusuhan dan khianat disiasat di bawah Kanun Keseksaan melibatkan pergaduhan di antara penyokong-penyokong Barisan Nasional dan penyokong-penyokong PAS di kawasan tersebut. Hanya kerana sebab pasang bendera boleh berlaku rusuhan. Di Tampin, kes tumbuk dan sepak kepala serta tunjuk parang yang kini disiasat di bawah Seksyen 506 dan 323 Kanun Keseksaan. Di Gemas, kes menjerit dan bawa parang telah dilaporkan dan disiasat di bawah seksyen yang sama. Manakala di Jaya Gading pula telah dilaporkan kes membakar bilik gerakan sebuah parti dan disiasat di bawah seksyen 427. Di Bengkalan Kubur dilaporkan kes mendatangkan cedera parah di bawah seksyen 324 Kanun Keseksaan beserta ugutan jenayah di bawah seksyen 506, di mana mangsa telah ditetap oleh seorang dari 3 penyerang dan mendapat kecederaan di paha kiri dan menerima sebanyak 18 jahitan. Ada lagi kes-kes lain, tapi secara ringkasnya nampaknya trend keganasan politik ini adalah meningkat. Itu di ambang penamaan calon. Hari ini, hari penamaan calon dan seterusnya, kegiatan berkempen dan sebagainya, mungkin trend ini akan terus meningkat. Jadi, adalah menjadi tanggungjawab calon-calon, seperti yang saya katakan tadi, dan juga orang ramai, terutamanya penyokong, supaya mengambil cakna tentang ini dan bertindak mengikut undang-undang. Ingat, di mana sekalipun kita, di waktu mana sekalipun, kita masih lagi dibendung oleh undang-undang melalui proses negara kita yang berdemokrasi dan melalui perlembagaan kita. Ini bukan dirimba, bukan bermakna pencalonan dan berkempen membolehkan kita untuk membawa senjata, membolehkan kita untuk menetap orang dan sebagainya. Itu undang-undang rimba. Dan juga mob mentality. Ini pun semua penyokong perlu tahu. Jika seorang bersahut, yang lain cubalah mengelakkannya. Jangan menyahut kali kedua dan menggemakannya sehingga boleh menyebabkan rusuhan dan sebagainya. Ini adalah politik yang tidak sihat. Ini adalah juga nasihat kepada semua parti-parti politik yang terlibat, kepada semua pendukung-pendukung yang taksub, yang membawa kepada emosi. Perlu diingat. Okey, sepanjang tempoh semalam 19 April setakat ini, sepanjang 4 hari bulan, kita telah mendapat 1018 laporan-laporan polis yang berkaitan dengan PRU sehingga semalam. Daripada 1018 tersebut, 143 daripadanya adalah dilaporkan semalam. Dan merujuk kepada tangkapan setakat ini, tangkapan bagi keseluruhan tempoh sejak daripada pembubaran Parlimen sehingga ke semalam ialah 29 tangkapan. Dan aktiviti semalam 19 April, ceramah sebanyak 77, perjumpaan dan mesyuarat sebanyak 121, perjumpaan rumah ke rumah 4, kempen 22 dan lain-lain yang berkaitan 228, menjadikan jumlah kesemuanya 452. Ini juga peningkatan dan dijangka akan lebih meningkat lagi dalam tempoh yang selama 15 hari. Itu saja. I take questions. Tuan, nak tanya, kalau macam yang penyokong ni buat kekacauan,
diorang akan ambil tindakan, tetapi calon yang diorang sokong tu akan dikenakan apa-apa tindakan juga ke tak? Siapa yang membuat kesalahan itu? Kalau saya tetap A, maka saya lah yang bertanggungan pada undang-undang itu. Takkan saya nak sabitkan sebab itu saya kata, kalaupun you masuk penjara sekalipun disebabkan kesalahan, you cannot blame the politician. Bukannya politician itu yang suruh you melakukan kesalahan. In fact, jangan mengharapkan supaya politician datang ke penjara dan menyatakan sokongan mereka terhadap you. Pasal bila you telah melakukan kesalahan, hanya anda sahaja yang bertanggungan dengan undang-undang. Bukannya ada parti-parti lain. Tidak ada satu parti A akan menyokong bahawa dia walaupun dia meletak orang, tetapi dia adalah penyokong tegar kami sokong dia. Tidak. Bila mana you jadi penjenayah, you berseorangan. You berhadapan dengan undang-undang. Itu saja. Tuan, Gombak kata ada babitkan jas kereta lah apa semua tadi. Kalau ada report, kita akan laporkan. Tadi. Tapi setakat ini tidak ada apa-apa laporan yang rasmi lah. Mungkin dia tak buat report lagi dan sebagainya. Tuan, memang kita di Narut mungkin ada kekacauan some rioting kat Dengar cerita tapi sahih. Itulah kita Yalah. Akan disahihkan dulu lah. Ya. Tuan, satu yang pasal permit tu, for PPTA masih perlu lagi permit ke? Yes, di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 ini, seperti yang saya katakan tadi, semua ceramah-ceramah adalah memerlukan permit. Maka calon-calon yang berkenaan hendaklah ke ibu pejabat polis daerah yang berkenaan untuk mendapatkan permit, borang permit, dan juga untuk mendapatkan kelulusan daripada ketua polis daerah yang berkenaan. Permit ini adalah penting sebab polis boleh merancang supaya kebenaran itu tidak diberikan secara terlampau rapat atau bertindih atau berdepan yang mungkin mengundang kepada kejadian-kejadian yang tidak diingini. Sebab itulah permit, supaya nanti polis boleh mengatur cara yang tidak memberi barangkali kebarangkalian untuk berlaku perselisihan. Tuan, terdapat laporan mengatakan ada penjenayah kiram cuba memasuki lahan itu untuk mengacau kelancaran pilihan raya ni. Boleh Tuan sahkan? Itu mungkin boleh disahkan oleh pihak Sabah. Setakat ini kita tidak menerima laporan sebegitu. Tuan, jumlah anggota yang ditugaskan Tuan, semua negara untuk pusat-pusat rancangan. Okey, jumlahnya adalah mencukupi. Total Tuan. Ya. Totalnya adalah mencukupi. Okey. Next. Tuan, kata ada dakwaan PCR, cakap polis Bukit Kayu Hitam dah tahan pelaku video seks Anwar. Adakah betul Tuan dakwaan tu? Pelaku video seks Anwar, dakwaan itu akan disemak. Saya pun tahu mengenai itu, tapi setakat ini tidak ada apa-apa laporan daripada mana-mana pihak. Tuan, untuk serahkan permit pada OCPD tu dalam Itu ada dalam syarat dia nanti. Dalam syarat dia nanti. Lalunya borang permohonan permit itu, dan kemudian dia pergilah ke balai itu balik untuk dapat. Jadi, Tuan, jika calon menteri selama tanpa permit akan ditangkap. Salahlah, akan disuruh berhenti. Kadang-kadang itu yang kejadian, kadang-kadang polis pergi dan suruh berhenti dan penyokong unnecessary, yang tidak sepatutnya menyusahkan diri. Pertama sekali tak ada permit, lepas tu buat ceramah, bila polis suruh berhenti, polis tu pula yang jadi salah. Benda-benda macam ni. Ini patut diobservkan dan patut juga pihak media highlight kan. Kalau orang tu tak ada permit, perlu dinyatakan bahawa dia telah melakukan kesalahan. Dan cara mana polis memberhentikannya? Kalau polis minta berhenti cara baik, tak boleh. Polis merampas mic, dan itu dilihat sebagai police brutality, kekasaran polis.
Yang dia buat salah in the first place tu tak nampak. Tuan, ceramah ni sebenarnya macam dekat tempat awam tak? Atau yang macam kau dia buat kat kawasan sendiri? Tempat awam, apa-apa ceramah. Apa-apa ceramah. Tuan, so sebaiknya 1 week before ke or few days before ke? Kadang-kadang benda ini yang berancang. Sebab itu dia bergantung kepada budi bicara ketua polis daerah itu untuk meneliti dan melihat daripada aspek keselamatan dan sebagainya. So kalau daripada dia punya time frame tu, mungkin yang berpatutanlah yang membolehkan ketua polis daerah tersebut membuat perancangan. Tuan, ada dakwaan mengatakan bendera-bendera kuning dipasang di bangsa untuk menimbulkan bersin juga tuan. Apa tindakan polis? Itu kena tanya daripada pihak berkuasa tempatan satu, yang di dalam bidang kuasa dia orang. Dan saya perlu juga bertanya dengan SPR tentang bendera-bendera yang tidak melambangkan kepartian. Maksud you yang kuning yang kosong tu kan? Ya. So pihak SPR dan pihak berkuasa tempatan di dalam bidang kuasa mereka. Thank you. Ada lagi? Betul jenayah kekerasan berapa ramai? Berapa banyak sekarang? Saya memberi total itu tadi, semua sekali itu termasuk jenayah kekerasan dan sebagainya. Okay, jika tidak ada apa-apa lagi, enjoy the rest of the weekend. Have fun. Thank you so much. Nah itulah, super lah. Cakap je. Besok tak ada lah, rehat. Agak-agak tak ada insiden lah, sama-sama berdoa. Supaya tak ada, kalau tidak kena panggil. Hari Isnin ni, kita tengok juga, brother. Kita tengok macam mana dia punya perjalanan. Sebab kalau benda yang serupa pun, you all pun tak nak kan? Duduk lama-lama. 10:30. Masih. Okay, Assalamualaikum. Thank you so much.